Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan mendengar rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Kuna. Cikgu, saya ada masalah lah mengenai pemboleh ubah manual semua tu, cikgu. Okey. Pening, cikgu, pening. Macam mana tu, cikgu? Okey, jadi untuk mengurangkan kepeningan Akmal yang tengah pening-pening itu, jadi hari ini cikgu akan terangkan macam mana sebenarnya kita nak menentukan nilai pemboleh ubah. Okey. Jadi sebenarnya suatu nilai pemboleh ubah dalam rumus algebra boleh diperolehi apabila diberi suatu nilai pemboleh ubah yang lain. Contoh tadi, kalau kita nak kira X, kalau Y tak tahu, tak boleh nak kira X. Dia kena ada satu nilai X, barulah boleh dikira nilai Y dan begitulah sebaliknya. Okey, contoh cikgu bawa murid-murid dengan contoh pengiraan. Diberi P sama dengan Q tambah 5. Okey. Ini adalah rumus algebra dan dia minta soalan ni untuk kita hitung yang pertama, nilai P jika Q sama dengan 3. Okey. Jadi di sini kita boleh mengira P jika diberi nilai pemboleh ubah bagi Q. Jadi kalau Q tak tahu, kita tak boleh nak cari P. Jadi apabila nilai pemboleh ubah lain diberi iaitu Q sama dengan 3, murid-murid terus gantikan sahaja nilai Q tadi sebagai 3. Jadi dia dah bagi satu rumus tadi P sama dengan Q tambah 5. Jadi Q ni kita gantikan dengan 3, maka 3 tambah 5 dapat berapa, Akmal? 8. Ya, 8 itulah nilai pemboleh ubah bagi P. Jadi jawapan P sekarang sama dengan 8. Cikgu, yang ada bracket tu memanglah kan? Ya, bracket tu sebab kita dah gantikan Q tu dengan 3. Kita masukkan nilai pemboleh ubah Q yang diberikan tadi. Okey. Alright. Okey. Jadi sekarang Akmal dan murid-murid dah faham contoh pertama. Cuba lihat bagaimana kalau soalan rumus ni ditukar, apa pula yang nak dicari. Sebab dalam perkara rumus ni, contoh cikgu bagi P, boleh cari Q. Kalau diberi Q, boleh cari P. Okey, untuk contoh yang kedua, rumus yang sama, sekarang nilai P yang diberi. Dan soalan minta cari nilai Q. Okey, jadi apa yang perlu kita buat adalah dengan menggunakan rumus yang sama tadi, kita gantikan nilai pemboleh ubah P dengan negatif 2 sekarang. Maka di sini cikgu akan masukkan P sebagai negatif 2, sama dengan Q tambah dengan 5. Jadi ingat balik pengetahuan asas kita daripada tingkatan 1 bagaimana nak menyelesaikan persamaan linear. Nak mencari nilai pemboleh ubah bagi Q, maka nombor diselesaikan dengan nombor, iaitu negatif 2 kita akan selesaikan dengan positif 5. Dan nak selesaikan Q, negatif 5 kita hilangkan, positif 5 tu tolak 5, maka sebelah kiri pun kena tolak dengan 5. Maka Q nilainya adalah negatif 2 tolak 5 dan jawapan akhir Q adalah sama dengan negatif 7. Faham tak, Akmal? Nampak macam terlopong je tu. Saya faham, cikgu. InsyaAllah. Faham. Okey, Alhamdulillah. Kalau Akmal dah faham cara bagaimana nak kira secara manual, sebenarnya Akmal, kita boleh semak jawapan ni dengan guna kalkulator. Sungguh? Betul. Tak nawak orang Kelantan kata. Tak betul. nawak? Tak menipu. Okey. Jadi cara dia, Akmal, sebenarnya, Akmal dah ada kalkulator tak? Dah, cikgu. Okey, jadi sekarang kita nak semak jawapan sebab kadang-kadang bila kita kira manual ni adalah kesilapan kita dalam nak letak simbol tambah dan tolak. Jadi sekarang cikgu nak ajar Akmal dan murid-murid bagaimana sebenarnya kita boleh guna kalkulator saintifik untuk semak betul tak jawapan kita tu sekarang negatif 7. Okey, sama-sama kita tekan dengan cikgu. Okey, Akmal, kita tengok sekarang kita dah gantikan Q P tadi dengan negatif 2. Persamaan kita sekarang negatif 2 sama dengan Q tambah 5. Jadi sekarang kita nak cari nilai Q. Q dah jadi satu pemboleh ubah yang kita tak tahu nilai sekarang. Betul. Dalam kalkulator kita tak ada huruf Q. Kan? Betul. Tapi kita ada huruf apa, Akmal? Ada A, B, C, D, E, F, X, Y, M. Okey, kita ada pemboleh ubah dalam kalkulator, kita akan gantikan sebagai X. X lah. X. Okey. Jadi sekarang Q kita akan gantikan sebagai X, satu pemboleh ubah yang kita nak cari. Okey, sekarang kita minta bantuan Akmal dan murid-murid di luar cuba tekan kalkulator. Negatif 2, okey, bermula di sini. Persamaan kita negatif 2. Okey, sama dengan kita akan tekan butang kalkulator alpha CALC. Betul. Alpha CALC, dia akan jadi simbol sama dengan. Betul. Okey. Kemudian Q
sebab dalam kalkulator kita tak ada huruf Q, maka kita akan tekankan Q ini sebagai alfa tutup kurungan. So dia akan jadi sebagai X. X. Okey, sudah. Dan tambah 5. Nombor disalin seperti biasa, operasi pun kita salin seperti biasa. Cuma yang kena tukar kat sini, yang pertama simbol sama dengan sebagai alfa CALC dan simbol Q sebagai alfa tutup bracket. Okey, jadi bila kita dah masukkan persamaan tu, kita nak cari jawapan akhir. Ni teknik cikgu panggil cicoh-cicoh. Cicoh-cicoh, cikgu? Cicoh-cicoh. Iaitu kita tekan di kalkulator shift. Okey. Dan tekan solve. Ataupun CALC. Tekan 2 kali. Tekan lagi shift dan tekan solve. Okey, betul tak jawapan dia akan dapat Q sama dengan -7. Cikgu. Betul lah, cikgu. Kan? Seronok tak bila kita kira sama dengan jawapan di kalkulator? Betul, cikgu. Kan? Dia bila kita dah tulis tu kan. Nah, -2 sama dengan X tambah 5. Tu, nampak tak? Itu. Semua dah mahir guna kalkulator ya? Jawapan sama semua. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Dan sebenarnya Akmal, kita ada kalkulator kelas Swiss yang warna putih tu. Cara nak tekan dia, kita just tekan shift, solve dan simbol sama dengan je. Tak perlu nak tekan cicoh 2 kali. Dia cicoh sekali je sama dengan terus. Cicoh lebih dengan budu lah. Sedap, cikgu. Okey, kalau dulu kita cicoh 2 kali, kalkulator baru shift solve sama dengan saja. Okey, jadi cikgu tak puas hati kalau hanya satu sahaja semua dapat jawab. Cikgu nak uji pula yang kedua. Betul. Boleh tak? Boleh, cikgu. Jom. Jadi, ready. Cikgu nak semua anak-anak bersedia, murid-murid bersedia. Mesti tunjukkan jalan kerja manual dulu. Kalkulator ni hanya sebagai semakan sahaja. Betul. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Diberi 4Q sama dengan W per 4 tambah P. Soalan yang pertama, hitung nilai Q apabila W sama dengan 2 dan P sama dengan 4. Jadi di sini ada 3 pemboleh ubah dan kita nak cari pemboleh ubah bagi Q yang mana W dan P 2 pemboleh ubah lain telah diberi. Okey, jadi kita perlukan bantuan murid dalam talian. Siapa yang boleh bantu cikgu menyelesaikan soalan yang pertama? Ini memang kena daripada murid, cikgu. Okey. Okey. Sambil mereka mengira-ngira untuk soalan ini, cikgu kan. Kalau kita dapat lihat sekali lagi, yang mana kita nak cari nilai Q Ya, betul. apabila W itu sama dengan 2 dan P sama dengan 4. Yang mana ke atas tu juga telah diberikan 4Q sama dengan W bahagi 4 tambah P. Ya, betul Akmal. Hitungkan berapakah jawapannya. Mari kita sama-sama kira dengan apa yang cikgu telah tunjuk ajarkan tadi. Yang pastikan yang depan tu, apa panggil yang satu tu saja, cikgu? Rumus. Rumus algebra dia mesti apabila nak cari nilai Q mesti perkali 1. Mesti kena 1, tidak boleh 2. Walaupun contohnya X kuasa 2 pun tidak boleh. Tak boleh. Ni mesti X tu 1 sahaja. Okey, jadi rasanya murid-murid kita dah siap kot. Boleh ya? Siapa yang boleh bantu cikgu? Untuk tayangkan jawapan dan berikan penjelasan pada jawapan tersebut. Iya. Ada sesiapa? Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Okey, kalau salah pun tak apa, cikgu kan? Ya, kita nak belajar. Ya. Okey, ada sesiapa? Kalau kita tengok dekat sini, semuanya agak tekun mengira ya. Cuma Azwani je dia pandang kamera. Azwani dah siap kira ke Azwani? Wani boleh bantu cikgu tak? Wani boleh, cikgu? Wani boleh, cikgu. Boleh ke Wani? Boleh. Okey, Wani. Terbaik. Alhamdulillah. Silakan, Wani. Okay. Boleh. Okey, silakan. Panjang jalan kerja dia. Okey, boleh tak ceritakan perjalanannya? Okey, bagaimana Wani untuk kita dapatkan nilai Q? Boleh bagi penerangan sedikit? Ya. Masukkan nilai 2 dalam W dan 4 bagi P. Okey. Lepas tu
Yang mana tu? Lepas tu 2 mana apa tak? Okey, yang tu. Okey. 4P tu kan? Betul tak? Selesaikan Okey. P sama dengan 1/6. Okey, jadi jawapan akhir yang diberi oleh Azwani adalah P sama dengan 1/6. Okey, daripada jalan kerja yang cikgu nampak, Azwani cuba menggantikan nilai pemboleh ubah bagi W dengan P dengan nombor 2 dan 4. Yap. Jadi di sini Azwani selesaikan. Di sebelah kanan dia mendapat persamaannya adalah 1/4. Dan seperti yang kita ketahui, P mesti perkali 1. Jadi sini Azwani bahagikan 4P dengan 4. Betul. Maka di sebelah kanan juga dia bahagikan dengan 4. Jadi jawapan akhirnya adalah tepat, iaitu P sama dengan 1/16. Tahniah, Azwani juga dapat 10 bintang. Ya, Alhamdulillah. saya cukup bangga dengan anak saudara saya ni, Nur Azwani. Oh, nama sama ya. Okey. Terbaiklah awak ni. Terbaik. Okey. Jadi kita pergi pula kepada rumus yang sama, perkara rumus yang sama, tetapi nak uji cari nilai P apabila W dan Q pula diberi. Ya. Okey. Jadi untuk soalan ni, cikgu nak satu pengiraan manual dan juga pengiraan kalkulator. Bagaimana nak dapat nilai P? Ya, Okey, tapi siapa sebelum tu cikgu, berapa bintang kita nak bagi kepada Wani tadi? Okey, Wani tadi juga dapat 10 bintang. Ya, saya tambah special untuk dia cikgu. Okey. 20 bintang 20 lagi. 20 bintang mentang-mentang lah anak saudara dia kan. Ya, Tak jadi adil Wani ni. dapat 30 bintang. 30 bintang. Tahniah untuk Wani. Okey. Jadi macam mana kira ni cikgu? Okey, untuk soalan yang kedua, okey, cari nilai P. Apabila W pula cikgu tukar jadi nombor 4 dan Q pemboleh ubahnya sekarang bernilai 2. Okey. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu untuk dapatkan nilai P? Okey, mencari nilai bagi pemboleh ubah apabila 2 pemboleh ubah diketahui nilainya. Ya, saya tengah kira menggunakan kalkulator cikgu. Alpha bracket, alpha ni. Dapat dah jawapan dia. Dapat dah jawapan dia. Okey. Nampak colik Murid-murid tak dapat. rasa murid-murid dalam talian dan kat luar tak rasa tercabar ke? Abang Iqmal dah dapat jawapan ni? Ya. Okey. Okey, siapa Okey. boleh bantu cikgu? Murid dalam talian? Okey. Cikgu, mungkin orang kata masa tidak mengizinkan, mungkin cikgu boleh terangkan. Alright. Okey, jadi tak apa sebab cikgu nampak murid-murid semua dah tekun mengira. Jadi cikgu terangkan bagaimana jawapan yang diperolehi. Okey, jadi kita nampak Q tadi digantikan dengan 2, maka 4Q 4 darab dengan 2. Okey, dan sama dengan W digantikan dengan nilai 4 dan per 4 ditambah dengan P. Okey. Okey, jadi hasil darab di sebelah kiri tadi dapat 8. Kita darabkan dengan 4 tambah P dan mendapat 32 tambah 8P. Dan sekarang akhirnya kita selesaikan persamaan tadi dan jawapan akhir P adalah negatif 7/2. Itu saja. Jadi kalau kita tekan kalkulator pun kita akan dapat nilai yang sama, P sama dengan negatif 7/2. Ya, sama dengan jawapan saya cikgu. Sama juga, alhamdulillah. Dia tulis apa tahu? Syntax error cikgu. Sama. Aduh, Akmal ni kan memang banyaklah dia punya lawak tu, tapi alhamdulillah yang penting faham dan di mana kesilapan yang kita buat tu kita akan baiki balik. Itulah proses pembelajaran sebenarnya, Akmal. Betul tu. Okey, kita masih ada lagi masa cikgu untuk kita tengok contoh soalan seterusnya. Okey, untuk soalan yang seterusnya, sudah ada pula punca kuasa. Biasanya pelajar kalau nampak ada punca kuasa, ada kuasa, dia akan terus rasa macam sudah soalan ni susah. Tetapi kita tengok murid-murid cikgu ni boleh tak bantu cikgu selesaikan soalan punca kuasa ni. Siapa nak bantu cikgu? Nak cari nilai Q apabila N diketahui nilainya 2 dan P adalah sama dengan 3. Siapa murid yang boleh bantu cikgu? Lama tak dengar suara Mira kan cikgu Itulah. Suara Ayu pun berkumandang di situ. Silakan Ayu. Okey. Okey. Apa tu? Oh, okey. Ayu boleh ceritakan? Okey, Ayu boleh bacakan jawapan Ayu tak? Q sama dengan 34. Okey, jawapan Ayu adalah Q sama dengan 34. Kita semak jawapan Ayu, tepat ataupun sebaliknya. Alhamdulillah, jawapan Ayu tepat. Q sama dengan 34. Alhamdulillah. Cikgu tahu tak macam mana boleh dapat jawapan dengan cepat? Macam mana tu? Belakang dia nampak ada komputer cikgu. Dia tekan-tekan, colik-colik kat komputer belakang dia. Dapatlah jawapan Q pasal. sama dengan 34. Betul.
Cikgu, inilah dikatakan kan kalau setiap kali kalau kita buat latihan banyak-banyak, barulah kita akan faham apa saja soalan yang diberikan, kita akan mudah untuk menjawabnya. Betul. Akmal dan tambahan sekarang kita tahu kalau kertas ada yang objektif soalan, tak perlu tunjuk jalan kerja. Jadi murid-murid boleh ganti dan terus tekan kalkulator. Betul tu. Lagi ringkas dan padat. Ya, baiklah cikgu, kita nak berhenti rehat dulu, boleh ke? Boleh. Okey, tapi sebelum tu cikgu, ini ganjaran kepada murid yang baru saja menjawab soalan tadi. Berapakah? Kerana Ayu dia mengira dengan komputer kat belakang dia tu, sebab dia dah guna teknologi yang canggih, kita bagi 20 bintang untuk Ayu. Lagi banyak cikgu bagi kat dia. Terbaiklah. Okey, kita nak berhenti rehat. Kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Rendah. Boleh ke? Boleh, Akmal.